Hai, selamat datang ke NY Channel, Motivasi Sihat. Di sini kita sembang santai pasal kesihatan mental dan fizikal. Sama ada korang tengah cari semangat baru, tips untuk kekal positif atau nak jaga kesihatan badan dengan cara mudah, channel ni memang untuk korang. So, let's go. Hai, Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini kita nak bincang satu topik yang saya rasa sangat dekat di hati semua ibu bapa di Malaysia. Macam mana kita nak besarkan anak-anak yang sihat, bukan je dari segi fizikal, tapi juga mental dalam dunia yang penuh dengan cabaran sekarang ni. Inilah soalan utamanya kan. Sebagai ibu bapa, soalan ni sentiasa bermain dalam kepala kita. Jadi, jom untuk beberapa minit akan datang ni, kita sama-sama terokai jawapannya bermula dengan perkara yang paling asas sekali. Okey, jom kita mula dengan yang paling asas sekali. Sebelum kita cakap pasal cabaran-cabaran moden, kita kena pastikan tapak dia kukuh dulu. Dan semuanya bermula dengan pemakanan. Apa yang menarik kat sini ialah, ia mengingatkan kita yang makanan ni bukan setakat untuk kenyangkan perut. Macam yang dijelaskan oleh Hospital Pantai, makanan tu sebenarnya adalah bahan api. Bahan api untuk badan mereka membesar, untuk otak mereka berkembang, dan ya, untuk emosi yang stabil juga. Kalau tak cukup tenaga, anak-anak boleh jadi lemah dan ini akan beri kesan pada semua benda. Jadi, bahan api yang macam mana tu? Apa sebenarnya yang patut ada atas pinggan anak kita? Jom kita tengok dengan lebih dekat. Pertama sekali, protein. Fikirkan protein ni macam blok-blok Lego. Setiap kali anak anda berlari, melompat atau tiba-tiba nampak tinggi sikit, proteinlah yang sedang bekerja keras membina otot dan tulang yang kuat tu. Seterusnya, karbohidrat. Yang ni pula minyak utama untuk anak-anak kita. Inilah yang bagi mereka tenaga untuk main kat taman permainan dan pada masa yang sama untuk fokus dalam kelas. Dan jangan lupakan lemak sihat. Tolong jangan takut dengan perkataan lemak itu. Sebab lemak yang sihat ni sangat-sangat penting, terutamanya untuk kanak-kanak kecil. Ia bantu perkembangan otak dan mata mereka. Jadi, lemak yang betul tu kawan kita, bukan lawan. Tapi kadang-kadang kan, walaupun kita dah cuba yang terbaik, ada je nutrien yang boleh terkurang. Contohnya macam yang disenaraikan ni, kekurangan zat besi boleh bawa kepada anemia, buat anak nampak letih je. Kalsium dan vitamin D pula, ini untuk tulang dan gigi. Dan iodin, yang ni sangat kritikal untuk otak. Jadi, ini antara benda yang kita kena sentiasa peka. Okey. Kita dah faham asas pemakanan. Sekarang, jom kita sentuh sikit pasal cabaran-cabaran zaman sekarang pula, yang mungkin mak ayah kita dulu tak hadapi. Zaman sekarang ni unik sikit tau. Kita berdepan dengan dua masalah yang nampak macam bertentangan. Sebelah sini, kita ada malnutrisi atau kurang zat yang boleh buat tumbuh-sarang anak terbantut. Sebelah sana pula, obesity, di mana kalori berlebihan meningkatkan risiko penyakit macam kencing manis pada masa akan datang. Dua-dua ni puncanya sama, diet yang tak seimbang. Dan cabaran moden ni, ia bukan pasal makanan je tau. Dengar petikan dari Dr. Noradillah M. Dinodini, ia mengetengahkan satu lagi kebimbangan besar kita semua, penggunaan gadget. Ini satu peralihan penting daripada kesihatan fizikal kepada kesihatan mental. Jadi, apa kaitannya gadget dengan kesihatan mental? Dr. Noradillah terangkan yang ketagihan gadget ni mendedahkan anak-anak kita kepada dunia media sosial masa mereka belum cukup matang. Bayangkanlah, seorang kanak-kanak yang ada isu berat badan, dia muat naik gambar, lepas tu kena komen negatif. Benda macam ni lah yang boleh terus membawa kepada stres dan juga kemurungan. Okey, semua cabaran ni mungkin nampak menakutkan kan? Tapi penting untuk kita ingat, kita tak lalui benda ni sorang-sorang. Mari kita undur sikit dan lihat gambaran yang lebih besar. Sebenarnya, ada satu sistem sokongan di peringkat kebangsaan yang dibina untuk bantu kita semua tangani isu-isu kesihatan ni. Ibu bapa, guru, komuniti, kita semua sebahagian daripada penyelesaiannya. Tapi begitu juga dengan rangka kerja kesihatan negara kita. Dan sistem ni sentiasa cuba untuk jadi lebih baik. Tengok gambar ni. Ini adalah sistem e-rating di sebuah klinik kesihatan. Ini bukan sekadar kotak maklum balas tau. Ia macam talian terus kita kepada penyedia perkhidmatan kesihatan. Setiap maklum balas tu bantu mereka faham apa yang dah okey dan kat mana lagi boleh ditambah baik supaya keluarga kita dapat servis yang terbaik. Tengok nombor ni. 657,839. Nampak macam nombor awak je kan? Tapi sebenarnya, ini cerita besar. Inilah jumlah pesakit yang didaftarkan dalam pendaftaran diabetes kebangsaan lebih sedekat yang lalu, pada tahun 2012.
Ini tunjukkan yang sistem kesihatan kita bukan sekadar tunggu masalah datang, tapi dah lama proaktif, jejak dan urus penyakit kronik. Ini komitmen jangka panjang. Dan semua ni berbalik kepada misi utama mereka. Misi Kementerian Kesihatan adalah untuk bekerjasama, untuk bantu dan bagi peluang kepada rakyat, termasuklah anak-anak kita, supaya mereka dapat capai potensi kesihatan yang paling maksimum. Ini matlamat yang kita semua kongsikan. Baiklah, kita dah tengok asas pemakanan, cabaran moden dan sistem sokongan yang ada. Sekarang, jom kita balik ke rumah. Apa yang kita sebagai ibu bapa boleh buat bermula hari ini? Ini dia 5 petua praktikal dari Hospital Pantai. Simple je tapi impaknya besar. Cuba libatkan anak masa sediakan makanan, selalunya mereka akan lebih teruja nak makan apa yang mereka tolong buat. Dan ajar mereka untuk dengar isyarat badan. Berhenti makan bila dah kenyang, bukan bila pinggan dah licin. Tip-tip macam ni lah yang akan bina tabiat sihat untuk seumur hidup. Jadi, kita akhiri dengan persoalan ni. Fikirkan macam ni, setiap kali kita sediakan makanan untuk anak kita, kita bukan sekadar bagi mereka makan. Kita sebenarnya sedang membina masa depan mereka. Jadi, apa pilihan yang akan anda buat hari ini?